faqama ahaduhum yatamallaquni wa yatlu ayati. Maksudnya, dan satu kaum yang telah berjalan mereka itu pada malam hari, sehingga apabila tidur itu adalah lebih suka kepada mereka itu daripada perjalanan yang menyamai dengan masa tidur itu. Lalu turun mereka itu tidur, maka diletak mereka itu akan kepalanya tidur dengan jenderanya. Kemudian bangun seorang daripada mereka itu bercumbu denganku dan membaca ayat-ayatku, yakni bangkit ia mengambil air sembahyang dan berdoa dan memuji-muji Tuhan dan berzikir dan membaca Quran. Ini orang yang golongan kedua yang Tuhan kasih. Dia nak cerita di sini satu aja. Dia nak cerita kata manusia jenis kedua yang Tuhan kasih ni ialah manusia yang dia tak serupa orang lain. Di ketika kebanyakan orang pakat tidur, dia bangkit tengah malam, baca Quran dan sembahyang sunat di tengah malam. Lalu diceritakan di dalam hadis ni kisah satu kumpulan manusia dalam musafir jauh. Bila berjalan jauh ni penatlah. Kita dari Al-Ustaz di rumah anak kita di Rembau, Negeri Sembilan. Jauh lah. Bila sampai di rumah anak kita di Rembau tu, malam tu tak sembang apa dah. Kira nak tidur ya. Letih, naik kereta ni letih. Bila sampai tu anak kita sembang pun sembang lah. Kita duduk pejam di bangku tu. Nak lenang lah. Yang naik kereta tu 5 orang, pergi rumah dia ke 5-5 tidur. Seorang aja. Hak bangkit tengah malam, ambil ayat sembahyang sunat di tengah malam, buka Quran baca. Dia orang yang Allah paling kasih. Dalam keadaan semua orang letih, dia boleh lawan letih dia. Dan dia buktikan dia betul-betul kasih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sesungguhnya dikasihi Allah. Susah susah. Nampak macam senang, tapi nak buat susah. Ni tak letih apa pun tak bangkit ni. Yang ni yang duk haru ni. Nak letih tu satu hal lah. Tak letih apa pun tak bangkit. Bukan orang, kita. Kita ni jadi macam tu. Bukan dia letih apa pun, tak bangkit. Bukan tak jaga dah. Tapi tak bangkit. Lalu kita hadut habak dalam kuliah-kuliah lepas tu lah. Lepas habak tu jadi lagi. Dalam kuliah tu kita pernah minta supaya janji. Kita janji ramai-ramai malam ni kok mana cerita pun kita bangkit. Kita buat sembahyang tahajud 2 rakaat. Kemudian kita buat witir 1 rakaat cukup untuk malam ni. Kita minta pakat-pakat janji. Nah, tak ada tambah. Kita kata pula, amboi tak bunyi insya-Allah langsung ni. Baru bunyi insya-Allah. Tu pun balik tak buat juga. Dia kata tak apalah dia kata. Bila esok pergi kerja, jumpa kawan nak sama-sama main malam ni. Kawan dia kata, macam mana semalam? Aku dapat pahala niat jadi. Dia boleh jawab. Dia kata, aku dapat pahala niat jadi. Niat pun dapat pahala. Dia kata, tak ada lah. Aku keluar buku hadis baca Allah. Sampai bila nak makan subsidi niat aja? Kenapa? Itu sebab kita minta kena buat. Pasal apa? Dengan kita buat ibadah yang seumpama ini, ibadat daripada nawafil, daripada sunat-sunat ini, baru kita boleh rasa kemanisan iman yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat kita. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Lalu di dalam hadis tadi Allah, Nabi SAW sebut golongan kedua yang Allah kasih ialah golongan yang boleh lawan nafsu dia. Ketika semua orang letih, dia boleh bangun untuk mengerjakan sunat di tengah malam. Sabda Nabi SAW lagi, wa rajulun kana fi sariyatin falaqiya al-adu fahuzimu wa aqbala bi sadri hatta yuqtal au yuftahalah. Maksudnya dan ketiganya ialah laki-laki yang adalah ia di dalam satu tentera kecil. Maka berjumpa tentera itu dengan seteru, lalu berperang, maka dimundurkannya dan dikalahkannya. Maka dia seorang tidak mau mundur, bahkan berhadap ia dengan dadanya kepada seteru itu,
sehingga dibunuh akan dia atau dapat kemenangan baginya di dalam perang Sadil itu. Ini orang yang ketiga. Yang dia nak bagi tahu di sini, orang yang ketiga ialah orang yang tak lari daripada perjuangan Islam. Tak lari. Tak usah ombak mai kuat macam mana lah, tak usah badai hempas macam mana lah, dia duduk berdiri terpacak situlah kerana dia yakin dengan cita-cita dia. Cita-cita dia satu aja, li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimah Allah. Hampa suka pun inilah aku nak buat, hampa tak suka pun inilah aku nak buat. Nabi SAW dah tunjuk kat kita benda. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Lalu dijelaskan di dalam hadis ini bahawa manusia ketiga yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala ialah manusia yang tidak genjot daripada perjuangan yang dia bawa. Apabila mana dia yakin perjuangan yang dia bawa adalah perjuangan yang tidak tergelincir daripada rel dan landasan yang ditunjukkan oleh Allah dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wassalasatu allazina yubghiduhumullah asy-syaikhu dzani wal faqirul mukhtal wal ghaniyyu zalum atau kama qala. Maksudnya, dan bermula tiga golongan yang dibenci akan mereka itu oleh Tuhan, yakni yang sangat dimurkai mereka itu. Pertamanya orang tua yang berzina. Tuhan cukup benci. Tua dah. Cari hak patut padan dah. Ni teruk sangat ni. Tua sangat dah, tak boleh tinggal lagi tabiat suka berzina. Ini adalah golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni sudah banyak umurnya, tua. Sungguh pun begitu, berbuat perangai jahat betina, maka ia sangat diseksa Allah. Jahat. Saja jenis jahat, bukan apa, jenis jahat. Jenis kita sebut di mana baru ni? Belah letak ni, kita kata jenis kambing ni. Manusia jenis kambing. Kita tanam pokok pelang, 2 pokok, 1 pokok kita bubuh pagar. 1 pokok kita tak bubuh pagar. Dia piradah ada pagar ni. Jenis ni. Kambing ni kalau kita tanam 2 pokok, 1 pokok kita pagar, 1 tak pagar. Pokok tu lah, sopa lah pokok ni. Dia tak pergi makan tu, hak tak ada pagar tu. Dia duduk pagar ada pagar ni. Jenis kambing. Hak tak ada pagar tu, lah makan. Dah, dia nak dalam pagar ni. Pasal apa? Pasal hak ni orang kata tak boleh. Aku mahu hak tak boleh ni. Ada manusia yang turun tabiat kambing ni. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Tin sana, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Allah sebut dalam ayat tu, sesungguhnya kami cipta manusia ni seelok-elok ciptaan. Tapi kemudiannya kami humbankan dia, kami lempak dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Bila manusia tidak ikut tabiat fitrah manusia, manusia ikut tabiat binatang, maka manusia ketika itu lebih hina daripada binatang itu sendiri. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, golongan yang pertama yang Allah cukup benci ialah orang tua yang berzina. Kerana dia buat perangai jahat betina, maka dia akan diseksa Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya orang fakir yang membesarkan diri, iaitu seorang yang tiada milik dalam tangannya apa sesuatu, tetapi ia buat membesar diri atas orang-orang. Malam ni banyak gangguan semua. Baik, yang keduanya orang yang Allah paling benci sekali ialah manusia yang dia ni sebenarnya miskin, susah, tak ada apa. Tapi tengok ke sombong dia, tengok ke lagak dia tak sangka. Tengok ke lagak dia, ke sombong dia, ke angkuh dia, ke takabur dia, ke cakap besar dia, tak sangka. Kata dia tu susah, duk sangka aku senang. Allah cukup benci orang macam ni. Orang fakir, orang miskin ni sepatutnya sesuai dengan kefakiran dan kemiskinan dia, dia ni rendah diri. Tapi dah, duk sombong situlah. Sombong di sini maksudnya sombong dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sepatutnya bila susah jadilah macam Sa'labah. Sa'labah